Sebelum tu kita dah rasa lah. Okay, berapa step. Okay, dah okay lah. So bila nak take aja, bayangkan lah, kita tadah, dia bagi tepat berdarah hidung. Tak apa respon Pijo? Dia terus jam okey tak? Jam okey tak? Gelabah masa gelabah sekejap lah. Masa tu ada director masa tu arwah Abang Joza. Arwah Abang Joza masa tu. So macam tu stop sekejap. So macam saya pun dah terbaring. Dia tak rasa sakit tapi dia rasa kebas. Oh yalah. Tiba-tiba rasa macam panas. Berdarah banyak lah. This is how we do this. In one way I'm yours. In one way we're strangers. But I know for sure reporter mana bang yang saya boleh we got something in common. Sekejap lagi kita That I know you won't. But we're so different. Okey, bahagian kedua kita bersama dengan Ijam Majid, seorang pelakon dulunya, dan dia kata dia merindui set penggambaran lah, dan sekarang ini dia mahu menumpukan perhatian ataupun fokus kepada karier penyanyian dia. Di bahagian pertama, Ijam telah membuktikan dia seorang singer-songwriter dan lagu-lagu dia diterima oleh peminat-peminat dan juga pendengar-pendengar daripada Indonesia. Bahagian kedua ni kita nak borak-borak sikit lah pasal kisah-kisah yang mungkin Ijam rasa satu kisah yang nak dikongsikan daripada penonton-penonton kita, ataupun something yang nak di-reveal ke, something yang macam kita bincang topik-topik panas dengan Ijam. Ijam ni dia kata pernah kena gocoh ke Abejo, Fizoma ni bergaduh. Tak tahulah bergaduh dalam set ke bergaduh pasal berebut kekasih ke apa ni. Kan? Kita tanya sendiri Ijam ni, apa cerita? Pasal perempuan bang. Pasal perempuan ni. Ini bukan drama ke? Ini bukan drama. Ini bukan drama tu ni. Bukan. Uish. Ini lakonan. Tapi waktu tu bengang pun ada tau. Waktu tu. Tapi sebab kita berlakon berdarah kot. Ditumbuk betul-betul Okay, sebenarnya nak kata kita scene fighting. Scene fighting. Okay. Dalam cerita Sofia. Ingat lagi drama saya ni drama Sofia. Saya skandal watak Haris. Skandal kepada Izara Aisyah. So dalam cerita tu lah, siapa yang pernah tengok cerita Sofia tu. So ada satu scene tu saya berjumpa dengan Fizo Omar, dan dia ada scene yang Fizo tumbuk saya. Okay, kita dah buat rehearsal apa semua. Bila time nak take tu, tiba-tiba dia tumbuk tu betul-betul dekat hidung. Saya terlebih step. Ke depan sangat. Saya ke depan. Sebab mungkin dia dah agak-agak dah kan. Sebelum tu kita dah rasa lah. Okay, berapa step. Okay, dah okay lah. So bila nak take aja, bayangkan lah, kita tadah, dia bagi tepat berdarah hidung. Tak apa respon Pijo? Dia terus jam okey tak? Jam okey tak? Gelabah masa gelabah sekejap lah. Masa tu ada director masa tu arwah Abang Joza. Arwah Abang Joza masa tu. So macam tu stop sekejap. So macam saya pun dah terbaring. Dia tak rasa sakit tapi dia rasa kebas. Oh yalah. Tiba-tiba rasa macam panas hidung. Berdarah banyak lah. Panas hidung aku. Kenapa ni kan kali pegang darah. So kecoh sekejap set tu. Kita okey tak? Okey tapi dia baringkan. Okey lah, kru-kru semua tolong kan. Lepas tu letak ais. Cuma tak bengkak lah. Tak berapa nampak sangat kan. So boleh teruskan lagi. Itu okey lah. Itu yang saya macam masa kena tu aku saya dah rasa macam geram betul aku tak Fizo yang masa tu. Tapi bila tengok balik, tapi dia tak sengaja lah. Tak sengaja sebab saya terlebih step masa tu. Tu cerita dia. Pengalaman Ijam mungkin banyak lagi dengan pelakon-pelakon lain yang Ijam rasa macam tak percaya pun ada dapat berlakon sekali dengan dia. Ada tak nama-nama besar? Remy Sahak. Remy Sahak. Kita orang berjumpa. Okay, dalam cerita Cinderella tu waktu tu, okay, saya jenis seorang yang pemalu sebenarnya. Saya memang kalau depan, first saya ingat lagi dalam cerita Email dah, first saya berlakon, saya sampai cakap dengan cameraman, bang, jangan ambil muka saya bang, ambil badan tak apa, muka jangan. Saya tak nak orang kampung tahu. Kenapa? Saya tak nak orang kampung malu nampak badan dia. Sekali bila cerita tu done on air,
tos close up muka saya. Kecoh kampung. Oh, kau dah berlakon sekarang ke? Saya cover balik. Tak lah, aku kat situ aku jadi office boy. Kebetulan dia tengah buat syuting. Oh. Okay, tu lah waktu yang masa dengan Remy Sahak. Kerana saya duduk seorang-seorang kan. Lepas tu dia datang sembang-sembang lah. Sembang dia cakap bila start berlakon apa semua. Saya cakap baru apa semua. Okay lah. So dia cerita pasal diri dia waktu dia mula-mula berlakon. Dia daripada chef waktu tu. Dan kebetulan hotel dia kerja kat hotel, chef hotel. So depan hotel dia tu kebetulan ada buat interview uji bakat untuk berlakon Anak Halal kalau tak silap saya waktu tu. Dan kebetulan pula adik dia baru datang daripada Melaka. Ni cerita daripada dia, adik dia datang daripada Melaka. So waktu nak pergi tu dia ada dua situation tau yang dia berbelah bahagi. Dia dapat offer untuk pergi ke overseas sebagai chef kalau tak silap saya. Dan lagi satu, dia minat berlakon. So adik dia cakap, tak apa kau pergi berlakon. Padahal adik dia nak balik Melaka. Adik dia Melaka masa tu kurang faham sangat keadaan Kuala Lumpur masa tu kan. Dia nak balik. Lepas tu Fizo nak hantar dia. Adik dia kata tak apa kau pergi, aku boleh balik sendiri, dia kata kan. So dia pergi berlakon dengan Osman Ali waktu tu. Dan dia orang terakhir. Bila dia masuk, ni kisah dia cerita lah. Bila dia masuk adakah uji bakat dengan Osman Ali waktu tu, semua budak-budak dia kata yang daripada suara macam tu lah. So dia orang terakhir. Bila dia orang terakhir, dia nak balik, Osman Ali panggil dia. Tak apa, test saja sebab dah tunggu lama. Alhamdulillah dia dapat. Tak ada cerita. Dari situ dah dia start boleh berlakon. So benda tu jadi inspirasi untuk saya. Ya, aku tak boleh macam berhenti sini. Peluang ni orang kata bukan ni datang sekali dua. Maknanya kalau dah dapat tu kau teruskan. Kan? Kita tak tahu yang ke depan tu macam mana. Sebab kita tak tahu rezeki dia kita macam mana datang dia kan. Ya, betul. Macam Remy tu turn last lah. Giliran paling last. Yang last. Dia nak balik Dia nak balik. Lepas tu dengan cerita dia kata Osman panggil dia, Osman Ali panggil dia. Saya filem Anak Halal tu lah. Oh iyalah. Lepas tu dia cakap lepas tu dah habis pun tu dia kata dia tak ada offer. Dia rasa menyesal pun ada. Kebetulan tak silap dia masa tu dia cakap dengan saya dia ada satu tempat dengan Fasha Sanda tak silap saya. So berjumpa. Situ dia connect balik dan dapat tawaran-tawaran lagi. Situlah kot. Jam, ada tak pengalaman-pengalaman jumpa something dekat set penggambaran? Macam pengalaman jumpa hantu apa ke, seram kalau ada lah kan? Bunyi-bunyi lah. Terserempak tu tak ada. Okay, cerita dia saya berlakon cerita dulu ada slot seram TV3. Okay. Tower 13. Nama Tower 13. Masa tu kita berlakon dekat Melaka waktu tu. Berlakon dekat Melaka. Dan saya watak utama dalam episod cerita Tower 13 tu. Saya dengan arwah Faizal Yusof. Dengan lagi seorang tu saya lupa siapa. Tempat tu memang keras sebenarnya. Cuma kita tak tahu. So malam tu dengarlah bunyi dekat bilik sebelah. So yang mana yang takut ni kumpul satu. Kadang-kadang diorang ada bagi satu bilik 2 orang gitu. Tak ada, duduk dekat tengah-tengah tu, ruang tamu tu ramai-ramai tidur situ. Takut dia asal. Itu je dengar bunyi, tak ada yang tak ada yang apa hardcore. Hardcore tu tak ada sampai terjumpa lah. Tak ada. Ni Jam, katanya pernah kena maki dekat seorang makcik ni. Dekat di kat mana, restoran ke apa? Dia dekat fast food lah. Dekat KFC. Makcik ni tak tahu ke? Dia makcik ke kakak-kakak? Dia makcik. Waktu tu tengah beratur. Dia tak tahu ke Ijam penyanyi kot? Masa tu belum nyanyi. Masa tu belum lagi? Belum nyanyi. Waktu cerita Sofia. Masa berlakon lah? Masa cerita Sofia waktu tu. So waktu tu kat Sungai Buloh. Saya nak beli burger. Kat KFC. Boleh mention dia? Boleh. Beratur. Saya dah memang perasan lah macam ni kejap-kejap pandang. Kebetulan waktu tu cerita tu memang tengah meletup juga waktu Sofia tu. Okay, makcik tu terlampau gairah kot cerita tu kan. Cuma dia nak kepastian. Kita bukan orang yang popular waktu tu. So dia nak kepastian. Haris ke dia kata. So cakap ya saya. Macam kita kenapa dia ni kan. Lepas tu watak apa? Watak Haris. Waris dalam cerita Sofia tu saya watak Haris. Jahat lah.
jahat, saya skandal kepada Izar patutlah. Aisyah. Patutlah tu. memang kena tahan maki lah. So kat situ macam pahal makcik ni kan. Dia macam terus, Haris ke? Macam tuan. Dia cakap, saya. Dia dengan anak dia. Kata, aku benci aku tengok muka kau. Dia kata, pahal ni, kecoh ke? Macam, alamak. Lepas tu nak jawab macam mana? Respon. Macam kita first time kena macam tu. Kenapa cik? Kenapa? Kata, kau pergi kacau kau pergi kacau Tizakia waktu tu watak apa saya lupa lah. Izar Aisyah kan. Dia kata kau pergi kacau, kau dengan Izar Aisyah ni pergi kacau Fizomo waktu tu watak apa? Ilyas. Kau pergi kacau Ilyas tu buat apa? Cik ni tengok drama Sofia ni. So saya dah undur lah. Takut kena baling kasut ke, kena ludah ke. Saya dah undur lah. Tak nak dia lah. Mak kan berlakon aja. Mak ni kan. Saya cakap lah, saya ni hanya pelakon je. Saya beritahu lah, saya berlakon ni cik. Saya bukan macam tu. Kita takut masa tu duduk takut first time kena macam tu. Itu baru maki. Ada setengah pelakon yang kena baling telur kan. Ada juga kan. Sebab tu saya berundur. Sila hari pula aku makan kasut ni nanti kata. Memang kena tanggung risiko lah. Kalau memang watak-watak yang apa kata antagonis, memang watak-watak untuk Ijam memang watak-watak jahat Kebanyakan watak jahat. Kenapa? Mungkin memang muka-muka Mak Rok Muka-muka Mak Rok memang. Waktu tu saya saya dapat watak yang baik. Watak baik masa tu dalam cerita Kekasihku Seru. Tu first watak saya, cerita Kekasihku Seru. Saya abang kepada Hairi Osman waktu tu. So waktu itu yang boleh saya cakap watak baik lah antara drama. Selebihnya semua gangster. Hancur watak. Memang bagi Ijam macam mana rupa paras Ijam? Memang adakah macam Ijam pun tertanya-tanya, adakah aku ni memang dilahirkan untuk watak jahat ke apa? Macam mana nak cakap? Kita boleh develop kot. Kita boleh develop dengan watak yang dibagikan macam tu. Ataupun bila sekali Ijam dapat watak jahat kan, selepas tu pengarah ataupun penerbit dah cop lah atas dahi kita kan. Macam, tak juga. Tak juga. Cuma kebetulan lah rezeki dapat watak tu kan. Saya pun taklah bagus mana, tapi banyak diajar. Okey lah kat situ. Yang artis-artis lama pun banyak membantu support. Yang kita fikir sebelum kita masuk ni kan, masuk dunia lakonan, kita artis ni sombong. Tapi bila kita jumpa, baik artis ni kan. Okey, dia banyak bagi tunjuk ajar sebagai pelakon baru. Okey, waktu tu lah. Ijam, Budi ada juga Google nama Ijam Majid dekat Google So ada lah juga artikel-artikel yang dikeluarkan oleh, macam kita tengok Cosmo, Berita Harian ada kan. Berita Harian kira macam paper-paper utama dekat Malaysia ni pun dah bagi pendedahan lah untuk Ijam kan. So mungkin orang akan nampak lah bakat Ijam tu daripada penulisan tu. So mungkin Ijam rasa apa lagi yang Ijam nak dalam industri kita ni, macam pendedahan untuk Ijam kan. Kalau sebab Ijam kan penyanyi, sudah tentu nakkan lagu Ijam dipasang dekat radio Malaysia. Untuk radio-radio Indonesia tu memang dah orang kata dah kira memuaskan hati Ijam. Mungkin Ijam tak puas hati dengan industri kita yang macam mungkin bersifat mungkin bagi Budi lah, kita nampak ada sesetengah artis yang masih baru, yang baru nak maju tapi tidak diberi peluang. So kalau kita lihat lah macam di stesen TV pun sama, macam muka-muka sama je. Begitu juga dengan lagu-lagu yang dipasang dekat setengah radio kita kan. Tak kira lah, kita tak payah cakap nama, tapi ulang-ulang lepas dia. Lepas dia. Lagu yang sama. Dan mungkin tak ada macam banyak kot. Kalau kita tengok kan, setiap minggu, setiap hari Ahad, hari Jumaat kita perhatikan kan, hari Jumaat mesti ada lagu baru. Mungkin lagu baru tu ada dari kalangan artis-artis indie. Artis-artis yang macam mungkin macam Ijam sendiri yang macam aku struggle gila kot nak push lagu aku kat radio-radio ni. So bagi Ijam macam mana? Mungkin ada satu benda yang patut dibuat untuk Ijam macam, ataupun orang-orang tertentu lah dalam industri kita yang macam tidak memilih bulu ataupun tidak macam bersandarkan pada permintaan peminat-peminat. Kadang-kadang dia orang ni macam saya fikir lagu
Radio Era dia ada satu garis panduan dia di mana kalau sekiranya peminat-peminat ni bagi request dekat radio tu, barulah dia orang akan pasang. Kalau request tak banyak daripada pendengar-pendengar, macam okay, I nak lagu hijau masuk, I nak lagu hijau. Kalau banyak, lagilah dia nak. Contoh. Itulah saya cakap dulu dengan sekarang banyak berubah. Scene daripada kalau kita ambil independent band, diorang ada platform. Maksudnya kalau dulu macam sesetengah music director sentiasa mencari aku nak something new. Independent dulu susah nak main mainstream. So bila dibawa untuk satu lagu tu dibagi putarkan dalam ada waktu-waktu tertentu, lama-lama benda tu menjadi lagu tu sedap didengar. So bila di sini tu, oh underground ni ada muzik yang best. Kita cari. Dululah, tapi sekarang ni tak banyak orang cari. Mungkin lah. Tak, yang saya perasan lah kan, saya tak tahulah kalau kata saya salah, saya silap ni, saya minta maaf lah. Sebab kebanyakan ni diorang tumpuan kepada reality, program reality. Banyak tumpuan kepada viral. Sekarang lah, saya tak salah benda tu sebab benda tu rezeki orang. Kan? Jadi kalau nak bandingkan macam saya cakap tadi yang Indonesia tu tadi, dia bagi satu peluang dekat satu artis ni, kita akan ada putarkan sebulan, 2 kali sehari ataupun 3 kali sehari selama sebulan tu kita akan putarkan. Kalau sehari atau 2 hari je, macam mana kita, lagu tu nak sedap dekat telinga, susah. Orang tak akan request. Katakanlah hari ni lagu dia ni, okay dah habis-habis lah. Siapa je yang dengar waktu tu? Kalau kata dalam tempoh sebulan tu, kejap lah ada lagu ni, kejap ada lagu, lama-lama orang siapa dia ni lah, cari. Sebab lama-lama lagu tu dah biasa di telinga. Macam tu lah. Try bagi ruang bagi saya. Okay, kata artis baru ni kita bagi dia dalam tempoh sebulan. Macam buat tadi yang Indonesia kan, kita cubalah buat satu hari saya putarkan lagu 2 kali. Selepas sebulan kita tengok permintaan pula. Kalau ada rezeki lah. Kalau tak ada, kena cuba lagi lah. Itu maksud saya. Sebab peralihan teknologi dengan zaman. Sebab kebanyakan orang tengok lagu tak semengah mana, contohlah, tapi itu benda sebenarnya karya. Tapi macam lagu ni tak kurang sikit lah. Tapi disebabkan aura dia daripada program reality, followers dia tadi. Aku keluarkan satu hari pun lagu dia, ramai orang dengar. Macam tu lah. Tak bandingkan kita ni yang bukan siapa-siapa kan, keluarkan satu hari sekali saja dia putarkan, siapa yang nak dengar? Lepas tu saya cakap bagi ruang sebulan, sehari 3 kali ataupun 2 kali, siang ataupun malam, pagi ataupun petang, sentiasa mainkan. Sebulan lepas tu kita lepaskan kepada pendengar, request ada tak request. Macam tu. Ijam, social media sekarang pun mainkan peranan penting juga. Betul. Terutamanya TikTok. Sekarang ni syarikat rakaman dah perhati dah bakat-bakat baru yang timbul, orang kata bak cendawan tumbuh ya selepas hujan dekat TikTok ni. Kan? Lagu manakah yang orang kata viral dekat TikTok, dia tengok, dia akan ambil daripada situ untuk jadikan artis rakaman. Jadi mungkin bagi Ijam sendiri, penggunaan social media ni, terutama TikTok apa semua, kita bukannya di zaman itu sebelum-sebelum ni kan, tak bermaksud kita macam kita dah tua, tapi zaman sekarang ni kira nak tak nak, sebelum ini kan kita belum guna, terpaksa buka juga. Nak orang kata macam aku berat hati lah TikTok ni untuk budak-budak muda, untuk joget-joget kan. Tapi sekarang ni dah bertukar dah TikTok ni, di mana dah jadi macam semua benda ada. Segala benda info ada. Yalah, kalau dance tu dulu lah kan, betul. Tapi sekarang ni masih lagi ada macam joget-joget tu semua untuk budak muda, tapi untuk orang kata pengisian dia lebih kepada ilmu jugalah. Macam-macam ada dekat TikTok ni sebenarnya. Jadi sebagai seorang penyanyi, macam sejauh mana Ijam menggunakan social media ni untuk orang kata untuk memviralkan lagi lagu-lagu Ijam ni? Bagi saya bagus. Tempat mana lagi yang kita boleh bagi? Kita nak perdengarkan, kita nak bagi tahu bakat kita. Kita nak tunjukkan hiburan yang kita boleh buat untuk orang. Kat mana platform? Kalau contoh kita nak pergi ke radio, dia ada certain syarat-syarat yang tertentu.
kalau katakan program TV ada syarat-syarat tertentu. Contohlah kan, mana bakat aku boleh keluarkan? Okay, aku buatlah dekat social media. Walaupun orang tak pandang, kawan-kawan tengok. Dulu kita tak tahu. Kadang-kadang kita buat dekat kawan kita dengan kawan kita je lah yang tahu, yang terhibur. Sekarang ni kalau kita buat, satu dunia boleh ketahui. Jadi kat situ, aku ada bakat, katakan buat lawak, aku tak pandai melawak, cuba buat. Tiba-tiba jadi benda tu, kan rezeki. Kan, aku boleh melawak rupanya. Benda saya rasa tak salah social media ni. Cuma kita kena pandai gunakan lah. Itu saja. Macam Ijam boleh berlakon kan. Jadinya dalam TikTok ni dia macam ada, kita boleh buat sketsa ke apa kan. Macam drama-drama. Saya tengok lah konten-konten creator dekat TikTok ni, dia suka buat kadang-kadang sketsa pendek je, tapi mungkin dia ada sinis ke kat masyarakat, dia menjentik penonton-penonton dengan kisah sedih ke, happy ke apa semua kan. So benda ni macam boleh lah diaplikasi sebab Ijam pun macam pandai berlakon kan. So kalau siapa-siapa yang nak follow Ijam dekat social media, macam mana? Dekat Instagram ke Facebook? Boleh follow saya kalau kat Instagram ijamajid_official, Facebook Ijam Majid. Dekat TikTok saya pun baru. Ijam Majid. Itulah kata Ijam Majid kan. Macam Budi pun sebenarnya baru juga, dan macam tak boleh push konten tau. Macam aku fikir juga konten apa aku nak letak kan. Sebab dekat biasanya yalah, sebab kita aktif dekat YouTube. Jadinya kita kegat video tu dekat YouTube tu je lah yang kita boleh mampu buat kan. Macam tu sekali-sekala joget-joget lah, suka kan. Tapi tu ada macam bila buat podcast ni, kita akan sedut daripada podcast ni pergi letak dekat TikTok juga. Sebab kadang-kadang setiap orang ni selera dia lain. Contohlah kalau kita sekarang kalau sesetengah orang tak suka tengok Facebook, orang suka tengok dekat Instagram. Orang. Tapi Instagram tak macam TikTok. Boleh berjoget apa semua. Ada setengah yang saya rasa TikTok ni banyak budak-budak lah. Banyak beralih kepada TikTok. So kita nak mainkan, kita nak bagi tahu diri kita, bakat kita nak main semua platform. Daripada yang kecil sampai yang besar. So kalau katakan contohlah bapak-bapak, ayah-ayah ke mak-mak ke, kalau yang nak tengok kadang-kadang diorang tak tahu TikTok, diorang tahu FB, diorang ada FB. So boleh tengok dekat link yang dekat FB. Rasa benda yang bagus lah. Jam, satu lagi teknik ataupun formula lah untuk menjadikan diri kita popular kan. Dengan kolaborasi dengan artis-artis popular ni, kita bukan kata nak menumpang ya, betul. Populariti dia. Cuma bila kolaborasi ni satu benda yang macam win-win situation jugalah kan. Daripada dia pun mungkin nakkan macam something mengangkat artis-artis yang baru tapi berbakat, dan kita pula memang perlukan pendedahan dengan peminat-peminat dia juga kan. Contohlah kalau Ijam nak berkolaborasi dengan siapa dekat Malaysia. Ramai. Okay, kita bagi sebut tiga lah, sebut tiga. Tiga. Sebut tiga. Siapa yang nak berduet? Nak Ijam kata macam aku nak berduet dengan dia. Layak ke? Itu layak tu punya pasal lah. Tapi kita antara letak lah, benda antara tu, yang tapi kita teringin. Kita nak teringin. Lan Crystal. Ataupun Crystal. Okay, sebab apa Lan Crystal? Saya membesar daripada kecil dengan lagu dia. Saya berumur form 2, saya dah dengar lagu Seragam Hitam. So kat situ saya macam Seragam Hitam yang macam mana? Seragam Hitam. Ku suka, kau itu suka, nak tunggu apa. Tu memang famous lah lagu dia kan. So waktu tu dia kecil-kecil. So masa tu budak kecil saya tengok konsert diorang masa tu dekat Taiping, Taman Tasik Taiping waktu tu. Budak-budak kecil je ni. Bayi-bayi aku je ni. Bestnya tengok dia. Kat situ saya rasa macam aku nak jadi macam dia lah. So pernah jumpa dia, bukan tak pernah jumpa dia, tapi hasrat nak cakap tu tak kesampaian. Kita tengok dia besar, kita kecil, segan. Macam saya cakap tadi, pemalu kan. So salah satunya Lan Crystal. Okay, kedua Ella. Oh yo. Orang ni orang Kelang. Orang Kelang sama orang Kelang ni. Unik suara dia. Sekarang kita nak cari yang suara macam tu susah kan bagi saya. Dia ibarat Ratu Rock lah. Kalau selepas Ella, Kak Shima. Tapi tapi memang Kak Shima, tapi lain suara dia. Saya nak cari Ella, yang suara yang tak buat tapi dia pure. Nak cari suara macam tu susah. Perempuan lah susah. Betul.
Tapi Kak Ella pun macam macam dia pun masih lagi aktif kan. Betul. Tapi tak macam dulu lah. Dulu memang power gila. Man. Dulu Zaman memang saya pun dah gila. power. Zaman sebelum tu tak macam mana lagi power dia. Masa zaman-zaman remaja, bukan remaja lah, masa sebelum dia kahwin apa semua. Tapi Kak Ella pun lambat juga kahwin kan. Tapi zaman dulu, ingat lagi lah, Planet Hollywood sempat. Planet Hollywood. Tahun? Saya pun tak sempat. Planet Hollywood tu dekat Bukit Bintang. Ijam tak sempat ni. Bukan tak sempat, maksudnya kecil lagi kot waktu tu. Tak macam tak buat pendedahan dekat ni lah. Planet Hollywood ni kira macam hard rock jugalah. Okay. Hard rock dua. Tapi setiap malam Ahad malam dia akan ada show lah. Show artis-artis terkenal lah. Dayang. Okay. Satu kali Ella buat perform kan. Ramai. Memang ramai. Dia tempat sempit, tapi kita orang duduk berdiri lah. Tengok Padat tau tu. memang padat. Masa tu tak ada COVID. Hey. Memang best lah. Memang show yang paling ditunggu-tunggu lah. Setiap kali Ella je kita akan buka mata. Kan? Kena pergi. Konsert dia memang kena pergi. Tapi lately ni kira kita nak Ella seperti dulu tak boleh lah. Kita tak boleh kita just macam tengok dekat YouTube lah. Kita nak Ella yang dulu memang susah lah sekarang. Tapi tu lah, kata Ijam pun susah nak cari bakat macam dia kan. Macam dia yang susah. Betul. Ada juga kadang-kadang lagu-lagu lama. Kadang-kadang pergi tengok orang-orang buat karaoke kan. Orang nyanyi karaoke apa semua kan. Bila tengok suara macam Ella, tapi dia jadi macam Ella. Dia tak best. Dia duduk Kelang lagi dengan suami dia. Kelang pernah jumpa? Mesti tak pernah, jumpa. tapi dengar cerita dia dulu satu sekolah dengan pakcik saya. Oh ya. Dekat Kelang. Zaman dia lepak dekat Kelang, dekat mana tuan. Ada satu cerita masa dia kahwin tu, Budi dapatlah jemputan. Malam tu pergilah Kelang. Lepas tu tersesat. Sampai sudah tak pergi. Putus asa. Bayangkan daripada Kelang balik sini balik macam muka frust gila. dah lah duk bayang macam macam mana boleh sesat. Berapa jam dalam perjalanan tu? Jam lebih je sampai sana. Tup sampai tengok ni apa, kan ada pelabuhan Kelang kan. Dia dekat Port Kelang lah dia punya apa kontena apa semua tu. Aku itu dah jauh sangat tu. Aku salah rumah ni. Aduh. Frust gila. Sampai sekarang ingat kan. Kawasan-kawasan Panamaran lah macam tu lah. Saya tak tahu sangat tapi saya tahu dia duduk Kelang. Syazwan pun duduk Kelang. Ramai artis-artis duduk sana. Saya satu kampung dengan Ali Ekspedisi. Oh ya ke? Muka macam Ali Ekspedisi. Tak ada. Satu kampung lah. Lepas tu Syazwan pula kampung sebelah. Abang apa? Yang Hot FM tu siapa? Yang botak-botak sikit siapa? Lupa. Faizal. Bukan Faizal, lagi seorang tu. Macam mamak-mamak dulu. Kiran. Kampung sebelah. Semua dekat-dekat lah. Satu lagi benda yang macam kita bercakap pasal macam mana kita nak bagi satu lagu yang membuatkan orang buka mata, kenal siapa penyanyi dia kan. Antaranya lah macam Ijam kan. Ada satu formula. Kita nyanyi lagu lama macam lagu 90-an semua, tapi versi yang sekarang ini. Kalau kita budi tengok kan, setiap kali ada penyanyi-penyanyi, contohnya penyanyi-penyanyi baru lah. Faham. Dia nyanyi lagu-lagu lama macam lagu 90-an. Tengok pada contoh Afiq Syazwan. Afiq Syazwan pernah trending. Dia nyanyi lagu apa, Mekar, Layu Sebelum Mekar macam tu. Yang dia duet tu tak tahulah Afiq Syazwan. Betul tu. Macam pernah dengar trending nombor lagu 1 tu lagu Spin kan? Bukan Rio ke apa? Tak tahu. Layu Sebelum Haruskah. Okay. Betul. Lepas tu itulah macam Ijam sendiri. Kalau kita tanya pada Ijam, mungkin ada tak Ijam mengambil pendekatan di mana nak cover balik cover lagu-lagu lama? Pernah tak buat dekat YouTube ke apa ke? Ada. Contoh lagu yang pernah Ijam nyanyi cover. Tiara. Tiara. Lepas tu Sons of Adam. Lagu dia apa saya lupa ada lagu dia. So semua lagu-lagu tu Ijam akan letak dekat YouTube. YouTube ada, dekat TikTok pun ada. Saya ada letak. Itu pun baru-baru juga tu, dalam 5-6 bulan. Tu lagu Azlan Typewriter, lagu apa tu yang top dia tu lagu tu. Azlan Typewriter. Saya ada cover juga. So sekarang ni masih lagi
masih lagi buat cover lagi tu je. Itulah rasa macam dia ada satu titik dalam hidup kita di mana Tuhan akan yalah sebelum ni kan nasib tidak menjebelahi kita. Apa yang kita nak tak tercapai. So ada salah satu titik dalam hidup kita di mana Tuhan akan makbulkan apa yang kita nak. So titik tu kita kena jalani, macam kita akan tengok masa depan, ke depan. Dia tak macam hidup kita ni macam mendata je. Dia akan turun naik kan. So mungkin ada satu masa titik di mana nama Ijam akan disebut-sebut, insyaAllah lah nanti kan. Nanti dia ada satu perjalanan hidup kita. Dia tak semuanya macam kenapa aku dah push sebaik mungkin lah lagu aku, tapi tak boleh jalan. Tapi sikap kita jangan putus asa, sebab kita kena ada sikap yang terus mencuba. Apa saja, mungkin ada formula-formula lain lah. Macam tu. Dan satu lagi yang boleh nampak adalah last kali kan, formula dia buat kontroversi. itu ataupun lagi sangat tu. Itu publicity murahan ataupun kontroversi yang macam mana kita macam dah tak boleh sangat nak kena berani lah. Satu berani macam Ijam berani lah melibatkan diri dengan kontroversi. Saya tak pernah macam satu benda tu saya down, tak pernah. Saya tak pernah ambil benda tu aku tak boleh lah, tak ada. Dulu je. Selepas saya dah lalui kan, ini ketentuan jalan aku. Nak turun ke nak naik ke, kita jalan je lah. Kalau kita tak dalam situasi down pun, kita tetap akan kat situ juga. So jalan je lah. Selagi kita fikir yang benda positif, kita tak fikir benda yang belakang. Perlu kita pandang benda yang belakang untuk motivasi diri kita. Tapi perjalanan tu kita kena teruskan. Ada rintangan macam mana, tak boleh nak break, kita terpaksa juga. Cuma cepat atau lambat, itu je. Bagi saya cepat atau lambat, kau usaha je. Kalau kau betul nak, kau usaha je. Cepat atau lambat, dapat atau tak, tu nombor 2. Kita buat je. Perkembangan akan datang, apa perancangan untuk tahun 2022 ni? Saya akan keluarkan lagi satu single. Dan baru-baru ni pun dapat tawaran untuk kontrak di label di Indonesia. Tapi belum confirm lagi, masih dalam perbincangan. Kalau ada rezeki insyaAllah ada lah. Cuma prepare dia sekarang ni untuk lagu. 2 lagu saya kena standby untuk ke Indonesia. Itu. Maksudnya dia akan bawa Ijam ke Indonesia untuk perkenalkan 2 lagu tu. 2 lagu, satu atau 2 lagu. Maksudnya lagu tu milik diorang untuk push. Lagu tu lagu saya. Lagu tu lagu saya, tapi diorang nak dengar. Diorang nak dengar. So kalau lagu tu sesuai, diorang akan ambil. Kalau lagu tak sesuai, mungkin diorang ada lagu diorang yang diorang bagi ke. Macam tu lah. Mungkin 5 tahun akan datang, di mana mungkin Ijam nampak, di mana Ijam akan berada 5 tahun akan datang? Saya dah ada satu stage daripada sebelum ni, yang orang boleh cakap Ijam okey, dia Ijam. Inilah Ijam. Satu stage tu. Tapi kemungkinan saya nampak macam bukan kat sini. Yang sekali nampak kat sini lah. Tapi 5 tahun tak nampak, 3 tahun kemungkinan. Mungkin saya dah ada orang yang kenal dengan lagu-lagu. Dan perancang untuk 5 tahun saya akan buat satu album. Itu je. Itu yang saya boleh nampak perancangan saya lah. Okay, muzik mana yang mungkin Ijam tak nak, macam contohlah sekarang kan dah pop banyak kan. Pop je kan. Mungkin ada tak sisi lain daripada Ijam? Mungkin Ijam nak cuba reggaeton ke, irama mungkin dandut rock ke, ataupun mana ya? Maksudnya lain genre. Jangan genre. Ada tak? Ada. Ijam rasa macam aku boleh pergi dengan benda ni. Perancangan tu ada. Cuma sekarang ni saya kena cari lagu yang sesuai. Saya tak, sebab saya independent. So semuanya saya kena keluarkan bajet sendiri. Jadi saya kena cari lagu yang sesuai untuk saya. Lagu yang orang kata yang kena lah. Yang kena dengan muzik sekarang. Tapi untuk orang kata nak mencuba sesuatu tu, yes, saya perlu juga untuk genre-genre yang lain. Akhir sekali Ijam, mungkin ada pendedahan nak buat untuk borak sini habis sini? Last. Kita ada 4 minit lagi. Okay, apa lagi yang Ijam nak buat pendedahan?
kepada semua yang menyokong saya daripada awal pembabitan saya dalam industri seni ini, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak atas support yang kuat untuk saya. Terima kasih kepada semua fans Empire Ijaz Majid Malaysia, Empire Ijaz Majid Indonesia. Terima kasih banyak-banyak pada semua reporter-reporter yang sudi memberi peluang, mendedahkan saya. Terima kasih banyak-banyak. Budi, terima kasih banyak bagi peluang juga. Sama-sama Jam. Nanti kita So jangan lupa dengarkan lagu-lagu saya. Semua ada dekat YouTube. Semua dekat YouTube, Spotify, semua platform digital semua dah ada. Alright. Thank you so much Ijam. Kita pun dah nak tamatkan kita punya podcast. Mungkin lepas ni adalah kisah-kisah orang kata kontroversi yang mungkin terpalit secara tak sengaja untuk Ijam kan. So nanti kita datanglah lagi InsyaAllah. Jangan segan-segan nanti mungkin nak promote lagu baru pun kita buka kepada semua-semua penonton-penonton yang orang kata yang meminati muzik genre pop ni, mungkin boleh usah-usah lagu-lagu Ijam dekat Spotify ada kan. Semua ada. cabang-cabang streaming muzik ada. dan juga YouTube. YouTube paling senang sekarang Ijam kan. Sekarang apa YouTube? Apa YouTube kan? Apa Kita YouTube, boleh ataupun Google je. Dulu Google nak kena beli kaset, lepas tu pakai nak sempat sempat. Saya sempat sampai zaman waktu tu Oi. Umur berapa sekarang ni? Saya umur 30-an. 30? 30-an. 30-an? Memang tak nak cakap berapa umur je. 30-an. 30-an. Tapi memang betul lah 30-an. zaman dulu. Sekarang ni dah macam dunia makin maju lah. Dunia sekarang. makin maju. Kita kena Mengikut. terima sebenarnya. Dan mengikut peredaran zaman lah. Walaupun kita ni rasa dah macam dah tua, macam alah aku dah tua, tak payahlah nak ikut-ikut sangat kan. Tua tu nanti, pasti. Mungkin dalam 2-3 tahun lagi nanti katanya ada yang Facebook nak buat tu Metaverse. Tak tahu. Di mana Metaverse tu Ijam, kita boleh pakai benda tu. Benda apa? So, gini lah, Ijam nak pergi, contohnya Ijam nak pergi meeting, pakai benda tu je. Dan tak payah pergi meeting. Sekarang ni pun dah ada Zoom kan. Itu contoh lah. Contohnya kita nak pergi konsert. Aku nak pergi konsert Amises kan. So kita dah berada dekat sana. Kita pakai benda, tapi real. Ini real bukan macam apa kartun tak real. Itu yang Facebook macam apa. So kalau macam tu kita nak tengok Metallica, so kita pakai, kita dah dekat konsert Metallica. Real Zaman kan, zaman sekarang. Itulah kata. So dia macam mewujudkan kita ada pun di sana. Maksudnya bisa kata Budi pun ada dekat sana dengan pakai benda tu. Nampak Ijam dekat sana. Yalah. Maknanya siapa yang pakai tu dia adalah ada dekat sana. Okey. Gila kan? Tapi kita boleh berinteraksi je. Boleh. Boleh macam ni juga. Katanya lah, sebab kita pun tak tahu apa yang jadi kan. Itulah mungkin dia ada connection daripada Facebook tu sendiri. Itulah dia. Kita nantikanlah Ijam. Tapi kalau Malaysia ni lambat sikit lah. Teknologi mesti settle kat sana dulu, kat kita luar boleh dulu. bayangkan lah macam benda ni ada baik dan buruk dia juga kan. Betul. Okay Ijam, Ijam pun dah buat mesej yang ingin disampaikan untuk penonton-penonton, dan kita harapkan Ijam terus orang kata be strong dalam industri walaupun apa saja. Mungkin ada banyak cabaran di mana banyak kesukaran lah untuk membuatkan produk-produk ataupun lagu-lagu kita diperkenalkan kepada pendengar. Tapi macam Budi cakap tadi, ada salah satu titik dalam hidup kita akan rasa macam kita akan bangkit. Nama kita akan popular, dikenali kan. Cuma cepat atau lambat. Ya betul. Jadi semoga Ijam terus orang kata buat lagu yang best. Terima kasih. Buat lagu yang best, baru orang kata ramai yang suka lagu-lagu Ijam. InsyaAllah. Alright Ijam, kita jumpa di masa akan datang. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi datang jauh daripada Kelang, datang ke studio kita kat Batu Cave ni. Terima kasih kepada Abang Budi sebab bagi peluang. Semoga terus dimurahkan rezeki. Amin. Dan semoga maju jaya. Okay, kita akhiri podcast Borak Sini Habis Sini untuk bahagian kedua. You guys yang dah tengok bahagian kedua boleh tengok bahagian pertama di mana kita berkenalan dengan Ijam kita. Podcast Borak Sini Habis Sini. Bye-bye. This is how we do this.